Bismillah, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Nama saya Muhammad Rais bin Muhammad Yusof. Nombor matrik saya 263912. Dan hari ini saya akan membentangkan tentang Malaysia kuota import terhadap susu cair yang diimport daripada Australia. Okey, baik. Yang pertamanya adalah berkenaan definisi kuota import. Definisi kuota import ini kita boleh takrifkan sebagai batasan kuantiti barang yang dapat diimport dalam satu jangka masa daripada sesebuah negara kepada sesebuah negara. Jadi bagi pihak yang terlibat untuk mengimport sesuatu barang ini juga perlu memohon lesen untuk mengimport sesuatu barang. Sebagai contohnya, jika di Malaysia kita ada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri dan juga kita ada Custom Malaysia. Jadi lesen import inilah yang menentukan bahawa berapakah jumlah kuota yang boleh diimport dalam satu masa. Jadi yang seterusnya adalah berkenaan kuota import. Secara umumnya kita dalam ekonomi antarabangsa ini kita mempunyai dua kuota import. Yang pertama adalah kuota global dan kedua adalah kuota selektif. Kuota global ini adalah merujuk kepada kuota secara umum daripada sebuah negara dapat mengimport sesuatu barang kepada negara luar. Dan juga kuota selektif ini adalah merujuk kepada kuota yang dikenakan terhadap sesebuah negara. Baik, yang seterusnya adalah berkenaan dengan pasaran perdagangan antarabangsa di antara Malaysia dan juga Australia. Secara umumnya, Malaysia mempunyai satu pasaran yang luas untuk perniagaan di Australia untuk berkembang di Malaysia. Jadi, untuk mengimport susu cair daripada Australia, perjanjian ini termaktub di bawah satu perjanjian iaitu MOFTA, iaitu perdagangan bebas antara Malaysia dan juga Australia. Jadi keseluruhannya mengapakah MOFTA ini diwujudkan adalah untuk mengurangkan halangan perdagangan antarabangsa di antara Malaysia dan juga Australia. Baik, yang seterusnya adalah berkenaan dengan polisi kuota import. Walaupun Malaysia dan juga Australia terikat dengan perjanjian perdagangan bebas MOFTA, namun negara Australia juga dikawal selia melalui syarat import di Malaysia, iaitu yang pertamanya adalah bagi industri yang memohon untuk mengimport susu cair daripada Australia, mereka perlu merujuk dan memohon daripada Jabatan Perkhidmatan Veterinar DVS di Malaysia. Dan juga yang keduanya adalah berkenaan dengan kuota import. Untuk mengimport susu cair juga merupakan satu syarat yang dikawal selia oleh DVS Malaysia, iaitu Jabatan Perkhidmatan Veterinar di Malaysia juga. Jadi secara umumnya tujuan mengapakah kuota import ini diwujudkan, yang pertamanya adalah berkenaan untuk melindungi pasaran domestik dan juga sektor yang strategik serta menjaga norma budaya dan juga agama. Jadi itulah sebahagian daripada mengapakah kuota import ini diperkenalkan untuk melindungi sektor domestik. Baik, yang seterusnya adalah berkenaan dengan gambar rajah yang menunjukkan jumlah kuota yang dikenakan terhadap Australia untuk Malaysia import susu cair daripada Australia. Dan gambar rajah ini juga diambil daripada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan juga Industri. Jadi secara umumnya kita dapat lihat di sini bahawa untuk mengimport susu cair ke Malaysia, dia terdapat 3 jenis susu cair, iaitu bergantung kepada tahap peratusan lemak dan juga isi padu susu cair. Jadi secara umumnya ukuran ini diukur melalui liter, dan juga kita dapat lihat bagi tahun 2013 dan hingga ke tahun 2020. Pada awalnya adalah secara jumlahnya hanya diperuntukkan kuota sebanyak 100,000 sahaja. Kemudian pada tahun 2020 kita dapat lihat 122,987. Jadi hal ini kita dapat ringkaskan bahawa jumlah kuota ini juga semakin meningkat bagi tahun ke tahun, dan juga kemungkinan bagi tahun-tahun akan datang juga kuota itu juga akan semakin meningkat untuk mengimport susu cair daripada Australia ke Malaysia. Sekian, terima kasih. Bismillah, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and happy good day to everyone. So my name is Muhammad Rais bin Muhammad Yusof, and my matrix number is 2639 and I will present about Malaysia import quota for liquid meat from Australia. Okay everyone, so here we go. Import quota is a physical restriction on the quantity of food that can be imported during a specific time periods.
So for imported process, import license are needed in order to determine the total volume of imported allowance from the other countries. So in international economy, generally we have two types of import quota. For the first one is global quota. Global quota is referred to the permit a specified number of goods to be imported each year. So this one is general quota. So the second one is selective quota. Selective quota is referred to imported quota allocate to specific countries. So in this context, for example, is for Australia. Okay, for the next one is about market of international trades between Australia and Malaysia. So basically, Malaysia market has a greater business opportunity for Australian businesses since 2013. So generally, to importing liquidity made from Australia is under the Malaysian-Australia Free Trade Agreement, and also we known as MAFTA. And the purpose of this agreement is to reduce trade barrier and making it easier for Australians to do businesses in Malaysia. Okay everyone, so for this one is about policy import quota in Malaysia. So basically Australia regulated import requirement in Malaysia. Actually they have two types. For the first one is about import permit application is needed by the Department Veterinary Services Malaysia from the local importer for all dairy products. The second one is about tariff rate product. So fresh liquid meat import are regulated by a tariff rate quota that are under DVS as well, Department of Veterinary Services Malaysia. And but the question is why the Malaysia is create this quota tariff. So the purpose is about to protecting the domestic market and strategic sector, and also to maintain the cultural and religious norms. That's the way how Malaysia try to protect domestic market. Okay everyone, for the last one is about the figure of import quota for liquid meat since 2013 until 2020 from Australia to Malaysia. So we can see that in the column of descriptions, we have three types of liquid meats, but the difference is fat content by percentage on the liquid meats. So basically this policy, the unit will be calculated on liters. So we can see that the total of number imported quota for 2013 is about 100,000 and 2014 is 103,000 on average. So the number is keep increasing until 2020 is about 122 and 987,000. So in short, this one is about the policy quota that Malaysia created to the Australia businesses to access the market in Malaysia. So that's all. Thank you everyone.